Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nora Zura binti Muhammad Isa. Nombor kad matrik D2018208563. Hari ini saya akan membuat sebuah video yang berkaitan tentang pentaksiran akhir subjek mata pelajaran Falsafah Ilmu HNF 3012 tahun 2020. Saya memilih soalan yang ketiga, iaitu perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Durasi video ini haruslah 10 minit sahaja. Saya akan mulakan pembentangan ini. Dimaksudkan dengan epistemologi, modernisme, pasca modernisme. Saya akan terangkan semua ni tentang apakah maksud epistemologi, modernisme dan pasca modernisme. Okey, apa itu epistemologi? Ia berasal daripada bahasa Yunani. Episteme bermaksud ilmu atau pengetahuan. Logos adalah teori. Epistemologi bermaksud suatu teori ataupun kajian tentang ilmu, theory of knowledge. Epistemologi mengkaji apakah sifat-sifat ilmu itu, apakah syarat-syarat yang boleh menjadikan sesuatu sebagai ilmu, bagaimanakah ilmu dikatakan sahih, adakah ia boleh diterima sebagai ilmu. Modernisme berasal daripada perkataan Latin. Modo adalah recent ataupun just now, maksud sekarang ataupun sebentar tadi. Mula digunakan pada abad yang ke-15 lagi. Berdasarkan kajian yang merujuk kepada Ghazali Darussalam 1998 sebagai modernisme sebagai suatu yang bersifat kini ataupun yang baru, berhubung dengan waktu yang berlalu ataupun waktu kini. Biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang baru, iaitu melakukan suatu perubahan di mana ia tertaluk kepada apa yang selama ini ada dan kemudian ia digantikan dengan yang lain atau yang boleh difahami juga sebagai suatu tindakan pengubahsuaian, iaitu sesuatu yang baru. Modernisme ni zaman kini. Modernisme lahir bersama dengan kemajuan sains dan teknologi yang berkemungkinan revolusi industri dan revolusi pengetahuan berlaku modernisme. Pasca modernisme menurut Kamus Dewan 1994, pasca bermaksud selepas, sesudah ataupun setelah moden dari masa sekarang berkaitan dengan masa kini yang baru, cara kaedah yang baru dan mutakhir. Menurut Zakaria Astapa 1999 tentang pasca modernisme, fahaman yang bersifat anti agama dan anti Tuhan kerana ia adalah lanjutan dan edisi baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Sekarang saya akan masukkan tentang penghujahan epistemologi. Menurut kajian Immanuel Kant tentang apa yang boleh diketahui dan apa yang tidak boleh diketahui. Teori-teori yang dibahaskan oleh para falsafah, ia menjadikan asas perbincangan mengenai sifat ilmu itu sendiri ialah konsepsi ilmu itu sebagai suatu kepercayaan yang berasaskan mengenai suatu yang benar atau justify true belief. Seterusnya, saya akan terangkan perhujahan tentang modernisme. Pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Okey, modernisme mendapat tentangan agama kerana ajarannya sangat kolot. Dan setengah ajarannya tidak sesuai untuk berkonsepkan tentang pemodenan. Modernisme berkembang sangat pesat dan
pada kemunculan tamadun barat yang berkiblatkan kepada akal, terutamanya pada abad yang ke-18, Enlightenment. Ia semakin berkembang apabila penjajahan barat mula berkembang pada abad ke-18. Modernisme sangat menentang fahaman tradisionalisme Bible dan melakukan perubahan mengikut kesesuaian zaman itu. Meliputi pemodenan terhadap budaya, seni, pegangan, adat resam dan sebagainya. Masyarakat Eropah mula membebaskan diri mereka daripada agama. Seterusnya, saya akan perhujahan tentang pasca pemodernisme, iaitu pemikiran pemodenan yang lahir pada abad yang ke-18 apabila kelahiran ramai pemikir dan kemajuan teknologi di barat. Perubahan pemikiran era modernisme yang dianggap tidak sesuai dan digantikan dengan pemikiran baru. Dalam pasca modernisme, banyak pemikiran baru yang muncul dalam era seperti humanisme, feminisme, progresisme, hedonisme dan lain-lain. Pasca modernisme mendapat kritikan muncul pada abad 21 yang dianggap tidak memenuhi kehendak manusia. Walau bagaimanapun, terdapat berbagai aspek yang harus dikekalkan. Ia semakin berkembang dan apabila dunia mengalami proses globalisasi dan penduduk dunia disajikan dengan pelbagai kemudahan teknologi maklumat. Sekarang saya akan membuat pembandingan epistemologi antara modernisme dengan pasca modernisme. Modernisme berasas daripada akal fikiran semata-mata. Sebagai contoh, jikalau kita merujuk pada logik akal, kita bernafas melalui hidung. Tetapi pada pandangan modernisme, mereka menolak semua pandangan tersebut. Kalau kita belajar, kita mampu bernafas melalui mulut. Dalam ilmu sains, mereka bersifat rasionalistik dan empirical. Manakala pasca modernisme, mereka percaya bahawa ilmu sains boleh berubah mengikut faktor tertentu. Contohnya, dalam modernisme, sifat sains air merupakan strategi cair, tetapi dalam modernisme, air boleh berubah mengikut suhu. Contohnya, kalau kita sejukkan air akan menjadi sejuk dan air mungkin akan menjadi beku. Manakala, kalau kita panaskan air akan menjadi panas, iaitu suhu dia lebih tinggi. Modernisme, aspek teologi ini tidak menggabungkan ilmu keagamaan, manakala pasca modernisme juga tidak menggabungkan ilmu dengan hal keagamaan. Tetapi mereka bertanya soalan tentang berlakunya sesuatu hal dalam agama tersebut. Dalam maksud lain, dalam metafizik, percaya kepada alam roh. Dalam modernisme, mereka tidak percaya dan menolak ilmu keagamaan dalam menuntut ilmu. Kenapa ya? Kerana mereka tidak percaya bahawa mereka tidak boleh menampak, kerana mereka tidak nampak roh tersebut. Mereka juga menolak hal keagamaan agar ia tidak bercampur dengan ilmu. Tetapi dalam pasca modernisme, sebelum mereka menolak semua ilmu keagamaan tersebut, mereka bertanya dan mereka siasat dan mencari jalan untuk membuktikan suatu perkara tersebut. Mereka percaya bahawa realiti boleh berubah dan ilmu juga boleh berubah. Modernisme percaya kepada panca indera sahaja dan panca indera modernisme percaya bahawa realiti dan ilmu itu bersifat tidak mutlak. Adakah anda faham itu semua yang saya terangkan?
Sebentar tadi, semua itu adalah pembandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Okey, sekarang saya akan membuat refleksi tentang persembahan dan pembentangan saya sebentar tadi. Saya berharap apa yang saya katakan untuk pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan anda semua yang melihat ni, anda faham apa yang saya cuba terangkan. Sebenarnya falsafah ilmu ini suka untuk kita fahami dan mengingatinya, kerana anda perlu membaca lebih dalam dan lebih dalam lagi, kerana ia sangat berkait rapat antara contohnya cerita terdahulu dengan cerita sekarang. Sekian, terima kasih dari saya, Nora Zura binti Muhammad Isa. Nombor kad matrik di 2018-208-5663. Nama pensyarah saya Dr. Nafisa binti Ilham Hussein.